بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih. Seorang sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, kata Mu'adz, Nabi SAW telah pegang tangan aku. Mu'adz cerita. Mu'adz kata satu hari Nabi SAW tiba-tiba mai kat dia, pegang tangan dia. Wa qala, dan Nabi kata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Duduk tak duduk, Nabi mai ke dia, Nabi pegang tangan dia, Nabi kata dekat dia, wahai Mu'adz, demi Allah, aku sayang dekat kamu. Nabi buat lagu tu ke dia. Duduk tak duduk, tak ada pasal apa. Tiba-tiba Nabi SAW mai dekat dia. Nabi pegang tangan dia. Tangan Mu'adz bin Jabal. Lepas tu Nabi kata, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk. Aku sayang sungguh dekat kamu. Dan Nabi kata, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah. Taqul, Allahumma a'inni ala zikrik, wa syukrik, wa husni ibadatik. Nabi kata, wahai Mu'adz, aku pesan dekat kamu, jangan sekali-kali kamu tinggal. Tiap-tiap kali lepas semayang, doakanlah. Dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, ya Tuhan aku, tolonglah aku untuk ingat kamu. Minta dekat Tuhan, suruh Tuhan tolong bagi kita ingat ke dia. Pasal apa Nabi SAW doa macam tu dekat Tuhan? Sebab Nabi SAW sendiri, dia ada bagi tahu dekat kita bahawa manusia ni al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia tak boleh sunyi. Maksudnya tak boleh lepas daripada khata', buat silap, wan nisyan, dan terlupa. Tersilap mungkin jarang-jarang kita buat, tapi terlupa selalu kita. Maka lupa pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lupa yang paling besar. Nabi SAW kata, minta doa dekat Tuhan. Wahai Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sayang sungguh dekat kamu. Kerana aku sayang kamulah, maka aku pesan dekat kamu supaya kamu doa dengan doa ini. Doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala tolong kita, tolong bagi kita ingat ke dia. Wa syukrik, dan minta Allah tolong kita, tolong supaya kita ni reti syukur pada Tuhan. Wa husni ibadatik, minta supaya Allah Subhanahu wa taala tolong supaya kita bila buat ibadat dekat Tuhan, kita buat ibadat elok-elok. Wa husni ibadatik, maksudnya doa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, kuatkan kita untuk nak buat ibadat ni, buat yang terelok. Tak buat cincai-cincai. Semayang pun tak mau cincai-cincai, mengaji agama pun tak mau cincai-cincai, nak laksana perintah Tuhan pun tak mau cincai-cincai. Semua mau buat bagi elok. Wa husni ibadatik, dan ibadat dalam keadaan yang terelok. Manusia tak boleh buat tiga benda ni kalau Tuhan tak bantu manusia untuk buat. Manusia tak boleh ingat Tuhan kalau Tuhan tak bantu dia untuk ingat Tuhan. Manusia tidak boleh jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan kalau Allah tidak bantu manusia. Manusia tak kuat untuk nak syukur pada Tuhan. Tuan-tuan, kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Hadis hak cerita kata Nabi SAW bakit semayang sampai bengkak buku lali dia.
Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang meriwayatkan hadis ni, Aisyah sampai kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pasal apalah kamu ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi SAW jawab ke Aisyah, dia kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan? Kalau syukur Nabi pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai peringkat bengkak buku lali, apalah kita ni sampai kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia yang boleh syukur pada Allah adalah manusia yang Allah bagi kekuatan dekat dia untuk syukur Allah. Kalau Allah tidak bagi kekuatan dekat dia, dia jadi manusia yang kufur nikmat. Tak pernah syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke dia. Maka Nabi SAW sayang dia kepada Muaz ni sampai ke peringkat Nabi tak boleh sembunyi. Nabi pergi habaq dekat Muaz terang-terang. Ya Muaz, inni la uhibbuk. Wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah, aku sayang sungguh dekat kamu. Kerana aku sayang kamulah, maka aku pesan dekat kamu supaya tiap-tiap kali lepas semayang, jangan lupa doa dengan 3 doa tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura as-salawat bihaula'il kalimat. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min an uradda ila ardhilil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi bila habis semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta berlindung dengan Allah di dalam doa yang berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat besar Nabi. Sahabat yang telah membuktikan sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi sayang dia pada mak dan bapak dia sendiri. Sahabat yang telah membuktikan cinta dia kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat nombor 1. Yang telah membuktikan bahawa mak dia sendiri pernah ugut dia, kalau sekiranya kamu tak tinggal agama yang dibawa oleh Muhammad ini, aku tak makan sampai aku mati. Biar manusia semua bercakap, biar semua manusia semua cakap, Sa'ad bin Abi Waqqas sanggup buat lagu tu ke mak dia. Mak dia ugut dia sampai macam tu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata dekat mak dia, dia kata, mak, kalau sekiranya mak ada 100 nyawa, dan hari-hari saya tengok nyawa mak jatuh satu, saya sanggup tengok nyawa mak jatuh. Walaupun saya menangis, tapi saya sekali-kali tidak akan tinggal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis ini. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas semayang selalu minta berlindung dengan Allah daripada doa dengan menggunakan doa yang berikut. Nabi selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada sifat penakut dan bakhil. Nabi minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah lindung dia daripada jadi penakut, supaya Allah lindung dia daripada jadi manusia bakhil kedekut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur. Dan dia minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dijadikan dia ni satu orang yang terlampau panjang umur sampai menyebabkan dia jadi nyanyu. Dia minta dekat Tuhan, minta jangan panjangkan umur dia ni sampai ke peringkat menjadi hina. Tuan-tuan, terlampau punya tua, sakit punya lama, tak mau nak baik dan sebagainya, daripada anak-anak sayang, anak-anak benci. Hai, kita duk tengok banyak dah depan mata. Tengok banyak dah. Banyak dah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan benda yang macam ni jadi depan mata kita, cukup dah. Kalau nak buat pengajaran cukup dah. Umur punya tua, lepas tu sakit pula. Sakit bukan berbulan, bertahun sakit. Anak daripada mula sayang, lepas tu simpati, lepas tu tak ada dah sayang, hilang simpati, dia main benci. Itu dah berubah dah. Daripada nikmat panjang umur, sudah menjadi satu fitnah kepada orang yang panjang umur.
Nabi SAW, Nabi berdoa dekat Tuhan. Allahumma, dia minta, ya Allah, ya Tuhan, a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Minta berlindung daripada aku ni diberikan umur yang terlampau panjang sampai jadi nyanyuk. Kerana itu membinasakan, membawa fitnah pada aku. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dunia. Semacam tuan-tuan, boleh jadi atas dunia ni macam-macam. Harta banyak, terlampau kaya, jadi fitnah. Baru duk sakit, tak mati lagi, depan mata anak-anak bergaduh pasal harta kita. Depan mata, tak mati lagi. Dah tengok dah, kita dah tak larat dah. Patut anak-anak ni tak usah cakap soal harta ni, bercakap tentang soal macam mana nak jaga pak hak sakit ni. Tak, dia main duk bertengkar pasal harta kita, kita tak mati lagi. Dia main duk bertengkar depan kita. Itu fitnah banyak harta. Belum bercakap tentang soal kita bila banyak harta lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soal lain. Ni soal kita duk ingat Allah ni, anak-anak tak ingat Allah. Pangkat, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Ini semua fitnah dunia. Kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana kuasa, kita jadi satu orang manusia yang zalim dan sebagainya. Anak, isteri dan sebagainya. Fitnah masa kita hidup di atas dunia. Anak boleh jadi fitnah. Disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak boleh jadi fitnah kepada ibu bapa. 10 orang anak, 9 anak cukup baik, berjaya dunia, baik agamanya. 9 cukup cantik, seorang jadi duri. Hak seorang ni, sakit ni, tenggelam hak 9 anak yang baik tadi. Tuan-tuan boleh bayangkan orang ada 7 orang anak, 7 jahanam dunia akhirat. Macam mana jiwa bapa dan mak dia. Maka pada ketika itu anak, isteri boleh jadi fitnah pada suami, pada bapa sendiri. Miskin sangat pun boleh jadi fitnah. Bukan kaya saja, miskin pun boleh jadi fitnah. Terlampau miskin kita ni, hidup sampai mengharapkan bantuan anak-anak. Anak-anak dia boleh bantu, tak apa. Mai satu masa dia tak boleh bantu, dia melihat mak dia, bapa dia ni menyusah dia. Miskin dia menjadi fitnah pada diri dia di atas dunia. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah, wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min fitnatil qabri, dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dalam kubur. Ada manusia masuk kubur, kubur dia terang benderang dengan cahaya amal soleh yang ikhlas yang dia buat. Ada manusia masuk kubur, kubur dia gelap gelemat, gelap gulita. Maka kegelapan kubur itu menjadi fitnah bagi dia. Ada manusia masuk kubur, kubur dia punya luah, selesa dan sebagainya. Ada manusia masuk kubur, kubur dia bukan sahaja sempit, bahkan menghimpit dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis dia. Maka orang yang duduk dalam kubur yang gelap gelita, orang yang duduk dalam kubur yang sempit, yang menghimpit dan sebagainya, ini semua adalah fitnah kubur. Yang Nabi SAW sentiasa minta dekat Tuhan, wa a'udzubika min fitnatil qabri, dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena insaf satu benda, kita manusia. Ini satu benda yang kita kena insaf. Kita manusia. Nama kata manusia tak ada kekuatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan. Illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bagi kekuatan, kita kuat. Kalau Allah bagi kebahagiaan, kita bahagia. Kalau Allah bagi kesenangan, kita senang. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi kekuatan, manusia tak boleh buat apa. Nak gerak jari pun tak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi kuat pada kita. Kita kenal diri kita siapa. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Maka sewajarnya manusia tidak boleh sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya manusia kena cukup tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan Allah mengatasi bantuan segala manusia yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.